Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika wastaqim. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abulaka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih, amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para penuntut Raf Academy, skuad munajat umat muslimin muslimat, hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada malam ni dapat lagi kita bersama-sama dalam misi munajat umat. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Malam ni Allah izinkan kita bersiaran. Tadi saya ada kuliah di Rawang, kemudian hujan, saya naik motor jadi lambat sikit. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Dan untuk besok jemaah sekalian, talaki ditangguhkan kerana kelas saya dah bermula dah. Kelas saya dah bermula untuk pengajian saya, master saya. Jadi besok ada kuliah saya lah. Jadi besok dah start. Dan
Bulan 11 pun tadi pun dah dapat tarikhnya. Apa pun nanti kita akan maklumkan, insyaAllah. Kita akan maklumkan. Sebab dia punya timing dia tidak fix, tidak fix. Ada dia Sabtu Ahad, tapi ikut kepada guru lah. Kalau dia ada pertukaran, maka kita akan ikutlah tukaran tu, insyaAllah. Baik, alhamdulillah. Jemaah yang mulakan Allah SWT, bantu sebarkan, insyaAllah. Ingat memang tak ada Umilin, itulah. Dah lama tak dengar kuliah, alhamdulillah. InsyaAllah setakat ni kuliah ni ada. Tinggal lagi yang mendengar itulah, ada macam tak ada, tak ada. Yang penting jangan tukar ceramah ni tak ada. InsyaAllah. Dan saya doakan juga jemaah sekalian yang beristiqamah, Allah berikan kekuatan untuk terus istiqamah, dan yang bermujahadah untuk susah-susah, susah-susah untuk kita bermunajat umat ni satu anugerah, hadiah sebenarnya, anugerah pada Allah, sebab ianya adalah penghubung antara kita dengan Allah dengan melalui doa. Silahul mukmin senjata. Kita pengajian kita banyak dah, waktu PKP sampai sekarang beratus diri kita duk kupas. Kalau duk ulang kaji balik, memang nanti insyaAllah untuk pengajian kita Hakikat Kehidupan ni, saya akan mulakan perbahasan secara talaki pula. Saya akan selang-selikan dengan kita Hakikat Tauhid, sejarah akidah dan kupasan. InsyaAllah kita akan talaki. Dulu kita online saja, kita akan buat talaki. Jadi hadiahnya adalah Allah bagi kita bermunajat. Dan banyak ada jemaah sekalian yang PM personal bagi tahu kesan kepada munajat ni, masya-Allah tabarakallah. Dia satu tanggungjawab, memang perkara ni atau amalan ni tidak boleh diberhentikan. Dia satu kebaikan yang besar manfaatnya pada umat. Dengan macam-macam keadaan yang berlaku sekarang ni, jadi memang kita kena walaupun kumpulan kecil, tapi jangan nampak kecil akan usaha untuk doa. Walaupun seorang dia doa, tapi kalau doa dia diterima oleh Allah, jangan main. Doa ni memang senjata, sungguh senjata. Walaupun kita sekarang ni, contoh kita di isu di Palestin dan Gaza, dan seluruh umat Islam seluruh dunia, mungkin kita tak boleh nak pergi ke sana, tapi kita kena ingat, doa ni adalah senjata yang hebat. Doa ni senjata yang hebat, senjata yang cukup hebat. Jadi Nabi SAW pun dalam ketika berperang, antara peranan besar Nabi adalah berdoa. Terutama dalam contoh perang Uhud, perang Badar Kubra. Nabi sungguh-sungguh berdoa ni, mas sekalian. Doa sungguh-sungguh. Mohon pertolongan dan perkenan Allah SWT, maka Allah turunkan terhadap para malaikat. Maka marilah kita jemaah sekalian menjadi penjaga kepada ibadah doa ni untuk umat, ya, untuk umat. Kita doa untuk umat, kita menumpang, kita tumpang, itu caranya. Kita dahulukan untuk yang besar, umat, dan kita menumpang padanya untuk diri kita. Itu jemaah juga, kita tumpang. Jadi mana yang terpilih, ada satu tanggungjawab yang ada dalam hati untuk bersama dengan skuad munajat umat, untuk kita berdoa dengan wasilah Al-Fatihah. Al-Fatihah maklum. Tentang perbahasan tentang Al-Fatihah itu maklum. Surah yang menjadi pelengkap. Jadi pelengkap kepada, orang kata, amalan yang mana Allah bagi ni. Al-Fatihah ni satu amalan yang besar. Dia pelengkap. Dengan kita Allah izinkan dengan kita mulazamah dengan Al-Fatihah pada waktu yang begitu mencabar ni kan, kita cabarlah diri kita pula susah-susah waktu macam ini. Saudara kita di sana, di Gaza dan di selainnya, susah-susah untuk berperang. Kita susah untuk isi waktu kita lah. Berdoa, untuk mendoakan orang, mendoakan sama Muslim. Jadi memang munajat umat ni khusus kalau untuk mendoakan. Saling nak mendoakan, InsyaAllah, mas sekalian.
Jadi untuk Allah pilih masuk dalam jamaah untuk mendoakan, ini satu anugerah besar. Allah SWT akan meletakkan kita pada satu tempat yang mana tempat itu kalau Allah letakkan ianya bermanfaat yang besar, maka itu satu anugerah yang besar. Doa. Jadi doa ni silahul mukmin. Doa silahul mukmin. Dia nak istiqamah doa itu memang bukan doa tunggu waktu senang atau waktu susah. Dia kena doa ketika waktu senang. Kita dah bahaskan perkara ini. Jadi alhamdulillah. Jadi apa yang kita nak nyatakan di sini, bersyukurlah pada Allah pilih kita untuk terus istiqamah dalam kita nak menyumbang manfaat kepada ummah. Ini kita nak mendoakan. Dan doa ni sangat berikat rapat dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, mas sekalian. Baik, mari kita teruskan dengan biqiraatil Fatihah insya-Allah. Baik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة ya Rabb, khususan kepada negara Palestin, muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Palestin ya Rabb, berikanlah kejayaan kepada mereka semua ya Allah, dan semua umat Islam seluruh dunia ya Allah, khususan di Malaysia ya Allah. Jauhkan dari balak bencana malapetaka ya Allah, banjir besar, payah, kesusahan, mudaratan ya Allah. Nas'aluka an ya Allah fi kulli haja ya Rabb, khususan kepada semua jemaah yang ada pada malam ni ya Rabb. Kabulkan segala hajat kami dunia akhirat, permudahkan segala urusan kami dunia akhirat ya Allah. نسألك أن يا الله اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك
يا قهار يا جبار يا منتكم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله منكم لا منكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah jemaah yang muliakan Allah SWT, syukur pada Allah kita dah selesai bacaan biqiraatin suratul Fatihah, 14 riwayat, 7 qiraat. Jemaah yang muliakan Allah SWT. Baik. Bismillah. Alhamdulillah. InsyaAllah. InsyaAllah. Dalam satu ada rakaman 2011, ada video dia buat satu video di mas sekalian. Saya video tu saya dah ambil 2011. Dan di FB ni dia keluar balik tapi saya tak share. Tentang peristiwa pergerakan kajian tentang Dajjal. Jadi saya nak simpulkan bahawasanya memang gerakan-gerakan untuk melemahkan umat Islam ini, terutama zahir dan batin. Zahir ini luaran, batin ini dalaman kita. Memang mereka rancak melakukannya. Jadi mereka tak berhenti-henti mas sekalian. Dulu start pada iblis kata qala fa bi'izzati la ughwiyannahum ajma'in. Sehinggalah ke hari ini. Jadi sebab itu kita kena ada satu pendekatan, satu usaha. Kalau kejahatan itu tak berhenti-henti, maka kita kena lawan dengan kebaikan yang tak berhenti-henti. Kalau kejahatan itu berusaha untuk memberhentikan kita untuk melakukan kebaikan dengan membuka pelbagai bentuk keburukan, maka kita akan berusaha untuk tidak berhenti untuk melakukan kebaikan walaupun diburuk-burukkan. Jadi sejemaah yang muliakan Allah SWT, antara ikhtiarnya adalah memang inilah. Ini kita cuba untuk agar usaha kecil kita ini tidak berhenti. Mudah-mudahan yang kecil ini bertambah-tambah, dikumpul-kumpul setiap hari. Dan Allah menjadikan jadi besar mas sekalian. Apatah lagi dengan usaha serangan-serangan yang tak nampak. Sihir, serangan-serangan gaib ni. Memang iblis, Dajjal, dia akan serang dengan cara halus. Dia bukan serangan dengan yang kita nampak sekarang ni, bom yang saudara kita di Palestin, Gaza. Memang kita nampak, memang satu sudut memang kita geram kan. Tapi ketahuilah wahai jemaah sekalian, bahawasanya Allah sedang menyiapkan tempat mereka di syurga dengan keadaan mati. Mereka dengan keadaan mati mempertahankan agama dan negara. Itu serangan yang mana satu kelompok saja yang berlaku di Palestin dan beberapa negara lain, tapi sekarang di Palestin. Dan memang mereka tahu kalau mereka tekan dalam sudut luaran, memang kita akan bangkit lawan jemaah sekalian. Okay. Cuma nak bagi tahu rentetan daripada kuliah maghrib tadi, saya nak bagi tahu begini.
Serangan iblis ini telah pun bermula daripada sejak iblis telah terkeluar daripada title dia. Jadi kita sekarang ni usaha untuk membebaskan diri dari belenggu. Diri yang mana? Belenggu mana? Diri yang bersifat hamba ini, diri kehambaan. Hati nak bebas daripada cengkaman. Cengkaman apa? Jahat. Cengkaman yang mana hati dalam lemah keraguan. Dan ini yang dia sedang buat. Sehingga kan ada isu tak puas hati, isu sangka sana, sangka sini, buruk sangka sana, buruk sangka sini. Itu serangan iblis. Iblis ni, dia menimbulkan ketidakpuasan. Jalan dia. Dia jalan menyalahkan, jalan untuk, kan kalau kita menuju kepada Allah, dia tidak mencari salah. Kalau menuju kepada Allah, kita akan rasa bersalah. Kita tak akan mencari salah, kita tak akan menyalah, kita tak akan buka aib, tak akan memburukkan, tak akan terkesan dengan keburukan. Ini jalan iblis, mas sekalian. Jalan iblis dia akan buat kita terkesan dengan keburukan, memburuk-burukkan, menggembar-gemburkan, sehingga hati kita ni akan ada syakwa sangka. Elok-elok tak ada apa-apa kan macam. Bila kita hati ni, bila bicara soal timbul persoalan macam Puan ni kata macam nak stay fokus. Bila timbul stay fokus, apa yang kita buat sampai tak fokus tu? Apa yang sampai, apa persoalan yang timbul sehingga kita macam dah fokus, bermaksud ibarat macam banyaknya distract tu. Banyaknya gangguan itu. Gangguan apa yang sampai kita, sebab itu kita kena faham. Sebab tu kita buka isu musuh dulu. Musuh ni dia nak buat kita, hati kita, untuk berada dalam keadaan sentiasa berkata-kata, bertanya-tanya tentang keadaan hidup ini. Tanya-tanya nak jadi apa. Bila banyak pertanyaan-pertanyaan itu ditiupkan. Allazi waswisu fi sudurin nas. Maka kalau kita dah tahu keadaan itu, yang kita kena lakukan adalah membincangkan, membahaskan dan meneliti perbahasan kehidupan ini dengan keimanan. Memang aman tu bila sumastaqim. Tak ada jalan lain. Jalannya adalah kembali membincangkan hal keadaan hidup ini dengan keimanan. Dia nak buat hati kita macam tadi, macam nak fokus tak? Bermaksud kita sedang memerhatikan perkara yang mana? Sedangkan kita dah mengaji hakikat kehidupan, suruh lihat dengan nama Allah. Suruh lihat dengan nama Allah. Suruh lihat dengan nama Allah. Kan ada dua pihak, dua orang, okey, geng-geng nasihat ni lah buat je huara. Sebab tu kena lihat dengan nama Allah. Cik nak contoh geng-geng penasihat. Kalau datang satu keburukan, membuka satu keadaan yang memburukkan, kita lihat dengan nama Allah. Bermaksud dengan nama Allah, pertama kita lihat Allah tak suka kepada perkara yang membuka kepada keburukan. Maka jauhkan golongan yang membuka keburukan. Itu saja. Stay fokus dengan sifat Allah. Bukan kita menjauhkan orang yang kita sebelum ni tak ada pun kita fikir apa-apa. Kan? Bila datang orang buat geng-geng tadi yang nak melaga-lagakan, nak buka keburukan, kemudian kita menjauhkan hal padahal kita tak ada apa-apa dengan dia. Datang satu pihak yang membuka keburukan, patutnya kita menjauhilah pihak yang membuka keburukan itu. Bukan kena menangkan dua-dua pihak, tak boleh. Kita kena ada stand kita kan. Itu nama stay fokus tu. Kita kena tahu kita di pihak yang mana. Nanti kalau Dajjal datang, na'udzubillah min zalik, kita nak jauhkan lah. Kita tak ada kekuatan nak berhadapan dengan ni. Kita kena tahu kita di pihak yang mana. Nah, meninggalkan keburukan. Kita tak tahu. Kalau kita nampak keburukan, kita tegur untuk berubah kebaikan. Dia ni, kita nak menjauhkan satu perkara itu dengan cara apa? Kita dengar keburukan orang atau kita tengok keburukan orang.
Kalau dengar keburukan orang bermaksud kita sedang didedahkan dengan buruk orang. Mestilah ada orang yang membuka buruk tu kan. Jadi caranya, lihat dengan nama Allah. Allah tak suka benda tu. Bila Allah tak suka orang yang buka keburukan, jauhkan. Bukan kata, ya ke saya tak sangka pula dalam hati berkata kan. Berkata-kata. Ni macam Allah nak tunjuk je. Allah nak tunjuk apa lagi. Kalau dah orang tu buka keburukan, Allah nak tunjuk apa, tak boleh kan. Tak boleh lah. Kalau pula, Habis Ustaz, kalau kita nampak keburukan, okey. Kita nampak keburukan dengan orang buka keburukan atau kita nampak keburukan dengan mata kepala kita sendiri? Kalau nampak keburukan dengan mata kepala kita sendiri, maka Islam mengajar kita untuk membetulkan. Dengan cara apa? Pergi kepada perkara itu. Bukan kita dengar cerita. Itu kata Cik Nagara tadi. Dan mungkin Puan Ana juga soalan begitu nak stay fokus ni. Senang kita nak dengar cerita orang keliling. Okey, cerita apa? Cerita tentang kebesaran Allah atau tentang keburukan orang? Dua je. Atau cerita tentang kebesaran diri. Kita okey. Sebab tu Islam mengajar kita untuk melihat kebaikan. Lihat kebaikan tu nama Allah. Lihat dengan nama Allah kan. Bila lihat dengan nama Allah, bermakna kita melihat dengan keampunan. Kalau kita nampak keburukan orang, kita bersangka baik bahawa Allah ampunkan dia. Atau kita angkat doa, ya Allah ampunkan dia. Itu nama Allah. Jadi kita tengok. Kita menjauhkan keburukan kerana kita telah dibukakan keburukan tu oleh seseorang, lalu kita menjauhkan. Kenapa? Atau kita terpengaruh dengan keburukan sebab kita pun buruk juga. Orang yang buruk terpengaruh dengan buruk. Senang cerita. Itu je. Orang yang baik, saya ada tulis satu kenyataan dalam FB saya. Orang yang baik tetap melihat yang buruk itu baik. Orang yang buruk tetap yang melihat baik itu buruk. Habis itu. Bila dia terkena ke, dia kata, tahu tak dia siapa? Tahu tak dia siapa? Atau tahu tak dia siapa? Tahu tak dia ni apa? Dia nak buka buruk. Sebab dia tak puas hati berkata-kata. Dia tak puas hati lah tu. Sebab ada benda yang dia tak hilang, ada benda yang dia tak dapat, ada benda yang dia nak hak dia. Kita pun kena faham. Bila kita faham macam tu, kita kena istiqamah lah. Istiqamah melihat dengan nama Allah. Jauhkan keburukan pada perkara yang buruk lah. Bukan jauhkan keburukan kerana orang buka buruk. Jauhkan keburukan pada perkara buruk. Contoh orang buka keburukan tadi. Jauhkan lah. Sebab dia dah buka benda yang Allah tak suka. Tajasus. Tajasus. Jadi bila tajasus, benda Allah murka. Macam mana kita boleh masuk kita bimbang, aku ni adakah aku punya sifat buruk itu sehingga aku termakan dengan keburukan? Akhirnya menjauhkan orang itu kerana kita dengar buruk dia ataupun kita nampak buruk dia melalui orang yang buka buruk tu. Macam mana? 2 kali 5 lah. Jadi filter lah. Allah buat kita filter. Dalam hidup ni Allah akan filter. Tengok kita ni di pihak yang mana. Adakah pihak yang suka mendengar keburukan dan kita terkesan dengan itu, mana kita bimbang tergolong dalam golongan yang suka dengan keburukan. Dan kita beranggapan bahawa kita sedang membetulkan diri, tak nak mendekati buruk itu. Walhal kita dah tertipu kerana kita dah termakan dengan cerita buruk itu. Itulah. Akhirnya kita menjauhkan keadaan itu kerana cerita buruk itu ataupun tengok buruk kerana orang buka keburukan. Kalaulah orang itu benar di jalan Allah, ketika dia nampak keburukan, dia bukan tinggalkan keburukan tu, dia tegur lah. Jangan tinggalkan. Contoh. Itu maksud dia. Itu kata Cik Nak kata tadi tu. Geng-geng yang keliling-keliling kan. Puan Anis kata macam nak istiqomah. Istiqomah ni kita kena ada stand kita lah. Aman tu bila. Kita di pihak yang mana. Kalau kata kita menuju kepada Allah, jangan cari salah. Istiqomah je lah. Jangan menyalahkan, jangan cari salah. Kalau kita menuju pada Allah, kita yang kena rasa bersalah. Rasa bersalah. Nak.
Bila sebut berdamai dengan takdir ni, ada satu kenyataan. Ni word satu yang perlu kita peralusi. Ada orang, dia berdamai dengan takdir sehingga kan, dia kan berdamai. Tapi dia tidak ada stand. Dia panggil neutral. Saya okey je mana-mana. Itu bukan berdamai. Itu orang tak ada pendirian. Sekarang yang buruk itu menentang kita bagaimana? Kalau buruk menentang kita, maka kita zahirkan kebaikan kerana keburukan. Contoh, keburukan menghalang kita untuk melakukan kebaikan. Maka kita hadapi keburukan dengan terus melakukan kebaikan. Dia menentang dengan keburukan. Kita terus melakukan kebaikan. Walaupun dia sedang mengata tentang kita ni buruk, dia ni tak layak, dia ni cakap ni bukan betul, dia ni macam gini. Tak guna dah, aku tahulah buruk dia macam mana. Semua dalam poket aku. Dia tetap berkata buruk. Kita tetap berbuat baik. Kerana menilai baik dan buruk Allah. Orang akan cakap lah macam-macam. Kan? Dia serang buruk kita. Aku tahulah dia macam mana. Aku tahulah dia tu. Aku tahulah dia. Saya rapat dengan dia. Saya tahulah. Ketika buruk dilontarkan, maka kita nak berpihak di mana? Kita nak berpihak di mana? Berpihaklah kepada kebaikan. Janganlah kita pun melontar keburukan juga. Akhirnya, apa dapat? Apa pun tak dapat. Allah nak bolak-balikkan hati ni, ada tergantung kepada bagaimana kedudukan kita dengan Allah Ta'ala. Bila kedudukan kita itu tidak benar, melalui perjalanan yang mana kita mencari-cari dalam konteks kita masih nak memenangkan diri kita mengikut keselesaan, maka kita akan diuji dengan keadaan. Ini yang berlaku. Jadi sebab tu kita dalam pengajian hakikat kehidupan kita, saya ada tulis itu lagi, jangan terkesan dengan keadaan, jangan terkesan dengan perasaan, jangan terkesan dengan kebenaran. Keadaan orang jangan terkesan. Kebenaran, susah ke senang ke, jangan menyebabkan kebenaran kita berhenti buat kebaikan. Perasaan, jangan termakan dengan orang yang suka meluahkan perasaan. Gitu gini, kita pun termakan dengan luahan itu. Habis. Kita kena ada pendirian. Kalau kita buat baik, tetap buat baik. Biarlah orang kata buruk, memang buruk pun, sebab tu kena buat baik. Tak ada sebab orang nak kata kau tak layak bercakap baik. Tak ada sebab. Kita berkata tentang kebaikan kerana kita tahu kita buruk. Kenapa dia nak berhentikan kita melakukan kebaikan? Dan kita pun kena tahu kita stand di mana. Kalau kita benar-benar melakukan kebaikan, maka tak akan berhenti walaupun orang sibuk memburukkan. Macam tu isu Gaza, Palestin. Kita ambil semangat ini. Tentera Zionis tetap untuk menghancurkan. Mereka tetap mempertahankannya. Itu saja. Jadi, bila orang tetap memburukkan kita, konsisten dia. Dan nak pula, ialah gunakan statement-statement klise. Aku tahulah dia. Aku tahulah dengan dia. Jadi, kita kena ada pendirian. Itulah amantu billah summastaqim. Sebab tu kita sebut tentang damai dengan takdir. Itu adalah kita kena berusaha untuk berjalan ke arah Allah itu, menuju kepada Allah itu, menyerah diri, itu nama berdamai dengan takdir. Ustaz, sejak masuk kuliah setiap hari macam tengah duduk dalam ujian praktikal. Apa Ustaz ajar saya praktikal? Alhamdulillah. Memang itu pun. Ini kalau praktikal, memang tak boleh berhenti. Tak payah kata yang belajar, yang mengajar pun kena 2 kali 5 juga kena juga. Aku tahulah dia semua nak pakai aku, biasa je dengan orang cakap macam tu. Itulah. Apa yang dia tahu, kalau dia tahu tentang orang, kalau benar perbahasan dia, itu perbahasan yang benar, maka dia tak akan berkata begitu dengan tujuan apa. Biasa orang berkata begitu dengan tujuan dia tak puas hati lah. Berbalik dengan isu kita iblis, dia akan menimbulkan ketidakpuasan dalam hati. Hati-hati mas sekalian. Lalu cepat-cepatlah puaskan hati dengan Allah. Supaya kita tak ada isu tak puas hati dengan orang. Walaupun
Ya, kita ni seringkali tidak terlepas daripada kekhilafan. Kita memang takkan boleh sempurnakan apa yang kita nak buat baik. Kerana yang menyempurnakan kebaikan tu Allah. Sebab tu kita minta Allah sempurnakan kebaikan. Dan orang pun takkan boleh sempurna buat baik dengan kita. Sebab Allah yang akan sempurnakan. Jadi kita kena bersiap sedia ke atas perkara itu. Kita orang putih mencaci maki Nabi. Ya benar tu, Puan Rita. Zaman ni kita kena cepat-cepat standkan hati kita, mantapkan hati kita supaya Allah beri kepuasan hati. Ya Allah, puaskan hatiku. Hasbi Rabbi Jalallah. Hasbi Rabbi Jalallah. Akhir zaman ni mas sekalian, zamannya untuk memuaskan hati cepat-cepat. Minta Allah puaskan hati kita. Even kalau kita menentang musuh Allah pun, musuh Islam pun, bukan dengan tak puas hati sebenarnya. Nabi tak mengajar tentang konsep revenge, dendam, tak puas hati, tak. Kita bangkit lawan kerana hati kita itu telah dipenuhi dengan kesedaran untuk mempertahankan kebenaran, bukan kerana tak puas hati. Kalau tak puas hati yang letak ke depan, memang hancurlah kita. Kita tak akan dapat pertolongan Allah. Jadi kita bangkit dengan kesedaran. Kesedaran itu yang kita bawa untuk maju ke depan. Jadi kita minta sekarang ini bagi puas hati. Sebab tu dalam hidup kita, kita diperjalankan orang yang kita puas hati tak dengan tindakan dia. Kadang-kadang kita uji kan. Kejap ada, kejap ni. Dia ni macam baik itu. Sekali punya tingkam belakang. Contoh. Geramnya. Banyak perjalanan begitu berlaku dalam hidup kita. Sebenarnya Allah nak uji. Sampai bila kita nak react ketidakpuasan itu dengan keadaan. Sebab tu kita kena berbalik. Ya Allah, puaskan hati aku, ya Allah. Bila Allah dah puaskan hati kita dengan sifat kebesaran, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya, maka kita melakukan perbuatan itu bukan lagi untuk memuaskan hati kita, tetapi kerana kepuasan hati yang telah Allah berikan, lalu kita mampu melaksanakan kebaikan tanpa perlu timbal balik daripada makhluk. Ini yang kita nak. Ini yang kita nak, mas sekalian. Mudah-mudahan perbahasan kita setiap malam ni akhirnya akan menimbulkan hati yang puas. Ini yang nak istiqomah tadi. Nak puaskan hati dengan Allah. Kita nak faham, kita nak tengok setiap hikmah yang berlaku, kita puas hati. Ya Allah, macam ni rupanya. Ya Allah. Oh, macam ni. Itu kena damai takdir tu. Kita puas hati. Bukan kita nak neutral, kiri pun tidak, kanan pun tidak. Tak, kita kena ada stand. Kita, tak, saya sebenarnya, yelah kita bukan nak sokong, tapi kita kena neutral. Tak boleh, kita kena ada stand. Okay. Kita kena ada tetap pendirian kita, yang mana minta bantuan Allah untuk tetapkan pendirian. Kemudian kita kena duduk pada kedudukan yang mana, kiri atau kanan. Itu saja. Kemudian, kita teruskan perbahasan tentang menjaga keyakinan itu. InsyaAllah kita kena stand melawan kebaikan. Ya, InsyaAllah teruskan. Satu perkara, dalam keadaan kita melakukan kebaikan, melawan, bertembung dengan kebatilan, jangan sesekali kita terkesan dengan keadaan yang mengatakan perasaan baik. Benar tuan saya Yusuf, bak kata iblis, dia bukan tak beramal, bukan tak kenal Allah, betul, tapi dia tak puas hati dengan Nabi Adam AS. Ini yang berlaku. Allah pula memang nak uji kita dalam keadaan ketidakpuasan hati. Allah Akbar. Aku geram tu dia buat macam ni. Aku tak sangka lah dia macam ni. Betul ke? Dia timbul hati. Ya Allah. Jadi ya Allah, bagi hatiku puas. Supaya setiap kebaikan yang kita lakukan tidak ada ungkit-ungkitan. Yang penting kita nampak Allah. InsyaAllah. Wallahualam jemaah sekalian. Ini isu besar Tuan Muhammad Fikri. Suami isteri tak puas hati ni memang makanan iblis. Memang dia buat suami tak puas hati dengan isteri tak puas hati dengan suami. Hati-hati. Jadi kita kena puas hati dengan Allah. Puaskan hati dengan Allah. Agar kita melakukan tanggungjawab itu dengan hati yang damai. Hati yang
qalbun salim, hati yang sejahtera dengan melihat kebesaran Allah. Itu cara dia. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja insya-Allah. Jadi kita berhenti setakat ni. Kita sambung pada siri yang akan datang insya-Allah. Kita jumpa pada siri yang seterusnya. Wallahu a'lam. Besok ada kuliah subuh insya-Allah. Nanti sempat saya buat live lah insya-Allah. Aku qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanggung dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bishawab. Takbir. Allah.